Okay, Assalamualaikum. So, ni topik yang kita nak cover tentang macam mana nak buat character turnaround. Okay, so selalunya saya suggest pada students untuk buat 200 frame. Okay, 200 frame ni dia punya animation speed dia tak terlalu slow sangat dan dia tak terlalu cepat sangat lah. Okay, so awak boleh je terus kalau katalah ada character, so awak boleh je terus nak rotate dia terus macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun kalau macam saya buat dia macam ada satu platform lah, dia duduk atas platform tu, so awak boleh buat dia berpusing dekat atas platform tu. So kalau kata nak macam kreatif sikit, mungkin kita boleh letak ada macam tak tahulah, ada batu-batu ke atas ni, ada rumput ke, ada signboard kecil ke, ataupun ada kepala enemy ke atas ni, monster ni kepala ke, so ada pedang terpancak ke kan. So benda ni benda yang awak boleh try to explore and try to be creative sehabis boleh lah kan. Satu bendanya yang saya boleh pesan, jangan create benda-benda semua lebih besar daripada awak punya main character. Ada pernah kes sebelum ni, dia buat macam drama dia punya tu, and benda tu yang dia buat tu dengan objek-objek, ada bangunan lah, apalah, semua benda besar gila sampai objek dia punya karakter dia kecil. Susah saya nak tengok kan, macam mana nak bagi markah dia tak nampak kan. Okay, so benda tu make sure the character tu still the main thing, dan yang kita nak apa, tunjuk kepada orang. So benda-benda tambahan tu kita just buat dia kecil-kecil dah lah. Alright, so ini satu benda, ni platform dan ini kita punya karakter. So awak boleh je masukkan terus the platform tu dalam karakter tu. Okay, so saya tekan W. Okay, kalau ikutkan dia center pivot ni saya dah teralih sini. Center pivot, katalah ada center pivot ni kan. So kalau awak nak alihkan dia, katalah nak alihkan, pergi tekan Fn function dekat keyboard, tekan Fn, tekan insert. Okay, lepas tu saya turunkan dia dekat center of the platform. Okay, cuba tengok dekat posisi lain juga, dekat front view ke dekat side. So kita just make it center. Okay, lepas tu so kita boleh start pusingkan dia. Okay, so sekarang kita ada kat frame 1, lepas tu ni frame 200. Okay, so nak buat dia frame 100 ni, kalau ikutkan ini dia 120 kot, so by default dia 120 kalau tak salah saya, ataupun tak kisahlah apa-apa number yang awak boleh key in sekarang ni, awak kena tukarkan dia kepada 200. Yang ni pun 200. Okay, so once awak klik dekat sini group, tekan E untuk awak boleh rotate Okay, lepas tu tekan E, make sure tekan E, tekan S kat frame 1, tekan S dekat frame 1, so dia akan start merah dekat sini. S tu untuk keyframe, shortcut key untuk keyframe. So pergi drag ke frame 200, drag ke frame 200. So yang ni kita nak pusingkan dia, so rotate Y bergerak kan. So rotate Y akan bergerak 360 darjah. So make sure dia satu pusingan 360. So saya tekan enter balik, tekan enter pula, tekan S balik. So bila saya tekan play, so dia akan jadi macam ni. Saya punya laptop ni tak tahu lah, makin lama macam slow lah. Kejap nanti second round dia akan slow. Okay, so kalau kita perasan sekarang ni, problem dia ada slow in slow out. Slow in slow out tu maksud dia depan dia slow, lepas tu dia laju balik, lepas tu dia slow out balik, dia slowing down the animation. So benda ni saya tak nak macam tu. Saya nak dia biar dia konsisten, dia speed dia konsisten, berpusing tanpa ada slow in dan slow out. So apa yang kita buat, kita pergi ke first frame, right click, pergi tangent, ambil linear. Saya rasa saya tak perlu explain panjang apa benda, sebab nanti awak akan belajar benda ni pada exam hadapan, exam 3 nanti. So yang ni saya just ikut dulu. Linear ni nak make sure dia punya pergerakan itu sekata, daripada awal sampai akhir tu dia punya speed dia sama. So sekarang bila saya play, dia akan sekejap nanti tengok. Second round okay. Okay, so sekarang ni bila dia play, dia akan berpusing dengan sekata. Lepas tu nanti dia loop balik pun, dia akan loop balik dengan cantik lah. Okay, so awak akan render benda 200 frame.
Okay, so katalah saya dah puas hati, saya dah settle dia punya animation untuk turn around. So next step kita nak create camera. Pergi ke camera dan kita ambil camera, pergi panel, perspektif, ambil camera. Oh, saya dah buat dah. Dekat by right dah akan ada camera 1 lah. Saya dah buat camera 2 sebelum ni. So camera 1 dia sepatutnya sini. Saya pilih camera 2 So saya zoom out. And then kalau awak nak ni, awak boleh tekan the blue circle. So kat sini dia akan beritahu ini kawasan yang akan di render. Yang luar ni tak masuk. So saya sehabis boleh untuk bagi dia dekat dengan kamera. Make sure ada gap sikit dan ada gap sikit bawah. Jangan dia terlalu rapat sangat sampai makan macam ni. Tak berapa cantik macam ni placing dia. So kita bagi dia, jangan buat perspektif macam ni, jangan buat macam ni. Okay, kita nak dia betul-betul duduk depan. Okay, so saya placingkan dia macam ni. Okay, so setelah saya dah okay, awak boleh lock camera. So sekarang ni saya dah tak boleh gerak, dia dah lock. So bila awak nak adjust ke apa, saya pergi panel, perspektif, saya ambil perspektif. So ini tempat yang mana kita boleh adjust apa semua lah. Kalau awak nak tengok balik view dia, pergi ke perspektif, pergi ke camera. Okay, so ni awak punya view render. Okay, so bila saya tekan dia totally gelap lah. Ni grey ni pasal tadi saya ada tukar. Tadi sebelum sekejap saya tukar balik view ni hitam. Tengok. Sebab tadi saya ada test sebelum saya buat tutorial ni, saya ada test. So dia pure black, so tak ada apa-apa lampu. So saya boleh create some lighting. Jadi saya buat simple je. Saya boleh klik dekat Skydome, tekan Ctrl A. Lepas tu kita mana dah? Okay, mungkin kita try 0.9. Okay, lepas tu saya tekan render. Okay, so dia jadi pure white gila ni kan belakang ni. Okay, satu benda kita nak render ni sebagai belakang tu ada alpha channel. So untuk bagi dia alpha channel, awak kena make sure dekat Skydome ni kita nak dia transparent. So bagi kat bahagian visibility kamera ni, kita tekan kosong. Kosong tu means belakang tu nanti akan jadi transparent lah. Kalau awak buat satu, nanti belakang tu akan jadi putih macam tadi. Which is kita tak nak macam tu lah. So kita nak biar dia transparent. So nanti bila awak composite dalam After Effects ataupun Premiere, awak boleh ganti dengan background lain. So dia akan jadi macam ni. Okay, saya tak nak buang masa on lighting sebab saya rasa korang semua dah tahu macam mana nak buat sebelum ni. So saya try adjust sikit lagi, saya kurangkan sikit dengan intensity dia. Okay, katakanlah saya dah puas hati, and mungkin saya boleh letak colour on the platform. Kita ambil surface 3. Okay, itulah saya dah. Okay, saya suka dengan colour ni. Okay, lepas tu next step dia, kita nak tambah ada ground dekat atas tanah. Kita nak tambah ground supaya nanti platform tu ada shadow kat bahagian bawah dia. So sekarang dia tak ada shadow, dia floating. So nanti kita composite dia tak cantik pasal dia tak ada shadow contact dengan atas tanah. So sekarang ni dia terapung kan. So kat sini kita boleh create some plane. Klik plane dan kita besar So plane ni wajib buat awak buat lah macam mana animation apa-apa plane tu kena buat. Kalau tak nanti dia akan nampak macam terapung-apung, nampak floating, tak cantik lah. Okay, so bila saya tekan hit render button, dia akan jadi macam ni. So issue dia sekarang ni, the background tu nampak, ground tu dah nampak. So ground tu nampak, kita tak nak dia macam tu, kita nak biar dia invisible, background tu invisible. So kita boleh right click, kita ambil assign material, lepas tu pergi ke Arnold, ambil apa shadow matte, AI shadow matte. So AI shadow matte dah akan buat dia jadi transparent lah. Okay, so bila kita render, dia dah jadi black. Tapi isunya sekarang ni, dia disebabkan background kita tu hitam. So dekat sebahagian dekat platform ni pun jadi hitam juga. Nampak tak? Pasal dia tak ada ground yang boleh
kita kata apa, dia bounce balik light tu pada kat sini. Dia sekarang ni dia reflect dengan background hitam, environment hitam tu. Sekejap saya tukar ni jadi supaya korang boleh clear nampak macam mana rupa dia. Saya tukar dia, tukar colour kat sini tak ada ubah apa-apa pun, just preview je. Okay, sekejap okay. So nampak tak dia jadi hitam macam ni. So ini tak bagus lah, sebab dia bounce dengan background hitam. Okay, so sekarang ni kalau nak buat ni jadi bagi putih balik, jadi putih balik, jadi macam warna dia ada bounce effect kat situ. Dia light dia bounce balik kat situ kan, tak nampak dengan tanah. So awak boleh pergi ke buat another plane, create another plane. So awak buat satu lagi ground. So yang ni akan jadi fake ground. So fake ground ni function dia, kita nak bagi ada lights bounce balik. So kita turunkan balik dia, make sure dia duduk dekat atas yang shadow matte tadi. Okay, bagi dia naik atas sikit. Okay, once dah ada atas ni, awak klik dekat yang baru kita create tadi tu. Lepas tu awak tekan Ctrl A. Okay, lepas tu sekejap ni saya tutup balik. Awak pergi ke plane shape tu, ambil dekat render stats. Lepas tu make sure awak untick the primary visibility. Okay, so bila kita render balik, so dia dah tak gelap macam tadi. Dia dah nampak warna warna biru kat sini. Tadi dia memang pure black kan. So kita tak nak dia macam tu. Okay, so ini pun ada shadow dah sikit kat bawah ni, warna hitam. Alright, so bila kita dah siap, dah setting semua, nampak dah macam ok, dah puas hati. Okay, so kita boleh start untuk setting dia punya render lah. Okay, so katalah awak dah ok, dah puas hati semua, kita nak setting dia punya render. And first sekali kita pergi ke render setting. Okay, lepas tu kita pergi ke panel output, image format kita ambil TIFF. Compression boleh ambil LZW ataupun boleh ambil none. Lepas tu format INT8 ni. Lepas tu frame animation extension, name underscore hashtag. Hashtag tu dia represent numbers. Okay, frame padding ni pada kalau default dia set 4. So masuk 4 ni, nanti bila korang punya file, contoh nama dia robot kan, robot underscore kalau padding 4 ni maksud dia 0001 ataupun 0002, 0003. Kalau korang buat frame padding di 3 dia jadi 001, 002. Kalau frame padding 2 01, 02, 03. Dia macam tu. So kalau ikutkan saya biar je set default macam tu. Lepas tu kita setkan frame dia, start frame 1, and frame kita letak berapa banyak frame kita pakai lah. So sekarang ni kita buat 200. So set 200. Kalau file awak just render macam katalah 25, saya buat 25 frame lah. Okay, lepas tu pergi anak render. Saya punya setting saya letak 544. Okay, ini saya biarkan default dia 222. Okay, yang ni kamera lagi tinggi awak letak value, dia akan kurangkan lagi noise pada kita punya visual. Tapi saya kalau saya pernah tanya kawan saya yang bahagian render artist dekat WoW kan, so dia punya setting dia share dengan saya, dia letak 6, ni 5, 4, ni 3, 2, 2. Saya pernah try setting tu, memang lama gila nak render. Lama gila. Kalau PC korang laju dan boleh proceed lah. So memang visual dia akan jadi sharp lah. Okay, kalau ikut saya buat ni je. Tapi benda ni sebenarnya depends juga pada kita punya shot kita, scene kita. Kadang-kadang dia akan berubah. Tengok kepada keperluan lah. So awak kena test render and tengok sama ada noise ke tak. Dan ada noise ni kalau korang perasan, ni macam ni kan. Ni tak berrender lagi, tapi inilah dia noise macam ni. So kalau kata value kamera tadi tu awak letak rendah, dia akan lagi nampak ketara kat sini. So itu benda yang kita nak. Ni ada ni, nampak. So ikutkan kena naikkan lagi lah value tu, tapi saya malah nak set tinggi sangat pasal nanti lama sangat render. Okay, so katalah awak dah puas hati dengan benda tu, kita next step kita nak create folder. Kita nak buat create folder dekat kita punya dekat mana,
Okay, saya beritahu awak tempat render. Render file dia, bila kita dah render nanti dia akan ada dekat dekat sini dekat document, Maya, projects dengan default. Lepas tu dia duduk dekat images. Mana images? Okay, so sini dia akan ada kat sini. Ni semua saya punya file render ni saya dah delete banyak, kau tak penuh gila kat dalam ni. So kita kena buat folder supaya bila kita render nanti dia akan create folder macam ni. Dia akan jadi sequence images. So akan banyak macam ni. So boleh lah nak tengok kan dia akan sequence macam ni. So bila ada sequence macam ni, awak boleh lah tekan play. Lepas tu kita boleh masuk dalam Premiere ataupun After Effects, kita convert jadi video. Kenapa kita render image sequence? Kalau dalam Max, kalau tak salah saya, awak boleh render terus jadi video daripada Maya, daripada Max tu terus render jadi video, boleh kalau tak salah saya. Tapi dalam Maya dia tak boleh, dia kena render as a sequence images. Salah satu benefit kenapa kita render sequence ni, katalah ada certain frame ada beberapa benefit. So boleh bagi contoh, katalah ada certain frame, tiba-tiba kat frame awak dah render habis lah 300 frame, saya bagi contoh. Tiba-tiba dekat frame 30 ada something problem. Contohnya ada tiba-tiba awak tak perasan yang ada objek yang awak tak nak kat dalam frame 30 tu. Okay, so awak boleh pergi ke frame 30, awak boleh terus remove je objek tu dan awak just render that particular frame je, frame 30 je yang problem. Okay, lepas tu bila awak dah render 30, awak boleh export balik dalam Premiere ataupun After Effects untuk jadi video. Dalam Premiere After Effects tu nak jadikan video kejap je, beberapa second dah siap dah. Tapi kalau katalah awak render terus daripada Maya ataupun Max sebagai video terus, lepas tu tiba ada problem kat frame 30, awak tak boleh render that particular frame je tau. Awak kena render balik the whole thing. So itu isu dia lah kalau kita render terus jadi video ni. Sebab ada selalu orang student tanya, tak boleh ke saya nak render terus video, pasal macam lecture nak kena compile balik dalam Premiere lah, dalam After Effects lah. Lepas tu dia rasa benda tu leceh, tapi sebenarnya banyak benda mudah lah kalau kita render sequence. Satu lagi benda yang paling best sekali, bukan best lah, dia punya benefit dia, kalau katalah awak tengah buat kerja kan, katalah awak tengah render, awak tinggalkan dia overnight kan, awak kata ada 3000 frame awak render, awak tinggal overnight, lepas tu besok awak bangun tidur tengok baru render dekat frame 1200. Tapi awak dah nak start buat kerja lain lah. Macam sebab render ni kita tak boleh kacau. Bila awak kacau nanti dia akan start slow the performance PC apa semua kan. So apa yang kita buat, kita boleh cancel render, kita cancel batch render. Lepas tu awak boleh continue kerja awak macam biasa. Once awak rasa macam okay, aku dah settle kerja, aku nak continue balik. So awak boleh continue balik daripada frame 1201 sampailah frame 3000 frame. Dia boleh continue balik. So dia tak perlu, kalau awak cancel tu dia bukan nak kata kena render balik pada awal, tak. Kita boleh continue balik render pada tempat yang mana kita stop tu. Okay, so kalau katalah awak perlu stop nanti kan, tiba awak nak render balik, so awak boleh tukar kat sini lah. Contohnya awak just stop kat frame 150, kita boleh tak 150 sampai 200. So dia akan continue balik sampailah dia siap. Okay, okay, so kita nak buat folder macam saya sebut tadi. So kita first kali kita kena pergi ke dekat channel editor. Lepas tu kita kena pergi ke render. Kalau orang tu tak setting lagi, kalau tak salah saya render ni tak ada. Dia ada display yang ini je. So kalau apa awak kena buat, awak kena pergi ke Windows, pergi setting preferences, pergi ke preferences. Lepas tu awak pergi ke rendering. Prefer render setup system, awak kena tukar kepada legacy render layers. Legacy render layers, kalau tengok kan dia ada dekat render setup ni. So once awak tukar legacy render layers, awak save. Okay, dah save, dia tak muncul lagi, awak kena restart balik Maya. Awak tutup, buka balik, save dulu file, buka balik, nanti dia akan ada dekat sini. So kat sini bila awak dah ada render ni, kita pergi ke outliner. Siapa yang outliner dia tak ada sini, pergi ke window, outliner. So dekat list outliner tu, saya nak awak select the whole thing kat situ. Pergi perspektif dan ambil shift, select paling bawah sekali. Kalau ada 1000 benda tu, awak select lah semua benda yang dalam tu. Okay, select je semua benda, pergi ke create layer yang hujung sekali ni. Awak create layer. So kat sini awak boleh letak lah apa-apa nama, contohnya robot UniKL. Okay, so ini nama folder yang akan create dalam
Alam ni nanti. Okay. So bila awak dah create ni, kejap satu benda saya lupa. Lighting satu yang awak kena adjust selain daripada dekat render setting yang dekat sini. Satu lagi benda awak boleh adjust untuk hilangkan noise ialah awak pergi ke attribute editor. Lepas tu awak naikkan sampel ni dalam 6 ke 8 ke. Okay, lagi tinggi value dia naik, dia akan lagi kurangkan noise lah. So ni samples untuk lighting. So setiap lighting ada, dia ada benda ni. So awak kena tukar dia punya setting dekat sini. So lagi tinggi dia akan jadi lagi cantik, tapi akan jadi lagi berat lah nak render. Okay. So once awak dah create folder, dah settle, animation dah settle, lighting pun awak dah puas hati, apa lagi saya risau kadang takut terlepas benda ni. Awak boleh dekat sini awak kena tukar. Satu lagi benda penting ialah awak kena tukar renderable camera ni, awak kena tukar dia kepada camera 1 yang tadi kita buat. Macam saya ni camera 2 kan, so kita tukar camera 2 lah. Kita refer kat sini. Okay, lepas tu tukarkan kita punya size ni. Kalau ikutkan kita punya size adalah 1280 kali 720. Okay, once awak dah settle, ini pun dah settle, kita boleh try render lah. Hit render button, pergi ke rendering. Lepas tu awak pergi render dan kita tekan batch render. So saya tekan batch render, so dia akan start untuk klik lah. So dekat sini dia akan ada rendering with not render. So dia akan klik dia 0%, 2%, 20%. Saya tunjuk dulu, nanti saya stop sekejap. Saya akan tunjuk file yang dah siap render. Saya dah buat dah sebelum ni. Sekejap lamanya. Okay, saya akan tulis percentage of rendering done 0%. Dia akan naik 2, 3, 4 sampai 100. So ini baru di tengah render 0001. Okay. Laptop saya slow pasal je ni. Kalau laptop laju tu dia cepat sikit lah. Satu benda pasal render ni, saya tak jarang betul lah saya render time saya tengah buat kerja. Selalu kita render time kita nak tidur. Itu lah masa terbaik untuk kita render. Bila awak dah tak nak buat kerja apa-apa, awak render. So awak tinggal kat overnight, so dia tak terasa sangat. Kalau awak tunggu macam ni, awak tengah tunggu macam ni, memang dia rasa macam hidup tak bermakna. Namanya saya pause sekejap. So basically tak apa, saya tak pause. Dia akan tukar dia sampai 100%. Lepas 100% dia akan tukar ni kepada 002. Okay, lepas tu sampai 200 dia akan tulis rendering complete. Kejap nanti saya tunjuk macam mana rupa rendering complete. Okay, so kalau dia dah complete, dia akan tulis macam ni lah, rendering complete. So kalau katalah awak lupa kat benda tempat yang saya sebut tadi, so awak boleh klik this button. Dekat sini ada dimension lah kat mana dia simpan. So awak boleh copy je ni directory ni, so awak boleh paste dekat komputer ataupun kat mana-mana lah sampai awak boleh jumpa balik kat tempat ni. Okay, satu lagi benda yang tadi saya sebut, kalau kata nanti awak nak cancel render, so awak boleh pergi ke render dan kita cancel batch render kat sini. So bila awak tekan cancel ni, dia akan cakap you sure to cancel the batch render, dan awak just tekan yes. Okay, kalau awak dah cancel lah, kalau awak boleh tunggu sampai habis lagi bagus. Okay, so lupa lah nak buka cakap macam mana saya nak tunjuk macam mana nak compile. Okay, ini After Effects. Awak boleh je pakai lain punya software editing pun. Pakai Premiere boleh, nak pakai Sony Vegas boleh. Kalau ada MacBook, dia boleh pakai Final Cut Pro. Tapi cara dia sama je, cuma ada few things yang saya nak tunjuk yang awak kena aware. Satunya ialah, sebelum tu saya nak tunjuk dekat mana tempat rupa dia. Ni yang tadi file dia, alamak terbuka sebab dia different, so dia terbuka ada Photoshop. So ni file dia lah yang kita dah render tadi. So dia akan ada lebih kurang 200 gambar kat sini sampai 001 sampai lah dia ada 200. Okay, so nak masuk dia, awak bukannya kena drag semua masuk dalam After Effects atau Premiere. So cara dia, awak just double click
dekat sini. Lepas tu saya cari frame yang first. Okay, klik the first one, 001. Lepas tu awak make sure awak tick dekat TIFF sequence, ataupun kalau dia file dia PNG sequence, dia akan tulis PNG sequence lah. Yang ni awak kena tick. Kalau awak tak tick, dia akan keluar satu ni je. Dia akan import yang ni je, the first one je dia import. Tapi bila kita tick as sequence, dia akan masukkan semua sekali lah, ikut dia punya sequence dia. So saya tekan import. Okay, lepas tu kita tekan OK. So saya right click dekat sini, pergi ke interpret footage. Right click dekat objek ni. Dalam Premiere pun sama tau. Premiere pun pakai cara ni juga. So awak just right click, pergi ke interpret footage, cari interpret footage, ambil main. Kalau ikutkan dalam After Effects ataupun Premiere, dia akan baca dia sebagai 30 frame per second. So kita buat animation 24 frame per second lah by right kan. Sekejap kita check 24 So ini kita dah set dia as 24 frame per second. So kita kena pergi juga set dekat sini sebagai 24 frame. Kalau tak, nanti dia punya timing dia tak lari dah. So awak tekan OK. Okay, lepas tu kita drag dia masuk kat dalam timeline. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, kalau ikutkan yang ni, dia ada cuma 8 saat je, sebab kita ring 200 frame tadi kan. So katalah video ni nanti kan you guys nak kena buat ada 10 pauses kat belakang. Lepas tu ada what apa lagi, ada yang expression character expression kat belakang. So, kalau ikutkan tak boleh lepas saat lah, awak kena panjangkan lagi. So pergi composition setting. Mulut terbelit-belit ni. So ni milliseconds, ni seconds, ni minute, ni hour. So yang ni awak boleh letak dia, contoh dia 2 minit ke 3 minit. So tekan OK. Yang ni awak boleh drag dia ke awal lah. So ini 8 saat je. Okay, lepas tu kita, kalau kata awak nak repeat, so kita boleh import lagi lah. Ni saya letak dia kat atas, lepas tu ni saya tarik dia ke belakang. So bila saya tekan play, dia akan jadi macam ni. Dia akan pusing, lepas tu dia ulang balik. Okay, so ini benda yang kita nak lah daripada kita punya file kita. Okay, lepas tu kita pergi ke layer, kita ambil new solid. Lepas tu awak boleh ambil colour apa awak nak. Saya memang selalu suruh student saya ambil colour dull sikit, jangan ambil striking colour macam ni. Sebab nanti dia akan menenggelamkan awak punya karakter awak. So pilih colour-colour dull sikit lah. Okay, lepas tu yang background yang kita buat ni, kita letak kat belakang. Okay, lepas tu kita boleh play. Okay, kalau awak nak letak colour background lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan dia nampak heavy sangat, nampak serabut sangat background tu. Kalau awak rasa boleh proceed with plain colour pun ok, tak ada masalah. Ok, so awal-awal ni kalau boleh adalah some letak dulu nama awak ke kan. Contoh awak letak nama dulu, saya suka font. Ok, lepas tu apa, ID saya 523389. Lepas tu kelas, guys punya kelas, maybe boleh letak nama karakter awak ke. Ok, dulu nama dia creator untuk robot ni, nama dia saudara Kamil. Saudara Kamil kata nama dia Zaz, nama robot UniKL. Ok, align, bukan align, apa ke nama dia, karakter center mana, paragraph. Ok, katalah ini pun awak dah buat ni sampailah kat depan. So ini kita cut dia, cut tu kena betul sebab ni. So ini boleh zoom in timeline lah. Kalau awak nak zoomkan dia, ni nampak dia termasuk.
Okay, ikutlah kreativiti masing-masing. Okay, itu saja yang saya tunjuk letak nama. So nama ni tak payah panjang sangat, 5 second lama, buat dalam 3 second pun dah okey dah. So ini 3 seconds. So kita boleh tarik dia ke belakang sikit lah. So ini pun boleh tarik dia ke belakang sikit, ini pun boleh tarik dia ke belakang. Okay, so bila kita play dia akan jadi macam ni. Okay, lepas tu kat bahagian belakang ni awak boleh letak 10 poses ke, ataupun apa, benda-benda lain lah kat belakang ni. So katalah video tu cuma sampai seminit je, awak tekan end, Nigeria, tekan end, so dia akan potong kat sini. So awak boleh terus render daripada sini sampai dekat sini. Ni tempat yang mana kita beritahu pada artifacts yang kita nak render sampai situ. Kalau awak biarkan ni panjang belakang sini, nanti dia akan render sampai kosong-kosong ni, black area ni. Semua akan jadi yang ni mana macam ni je, kosong kan. Kita tak nak macam tu. So awak just beritahu dekat mana awak nak dia render, so awak tekan end. Okay, so ini warna biru ni, dia tu tempat guideline dia untuk beritahu kat mana tempat yang dia akan render nanti. Okay, so lepas tu awak boleh render macam biasa, dan awak boleh submit lah. Dia video dekat saya. Itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum.